Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan rezeki yang dilimpahkan kepada kita dapat kita bersama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis pada kali ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada minggu ataupun daripada video yang lepas. Dan pada video yang lepas kita dah mulakan pengajian kita dalam muka surat 155 bahagian E, iaitu menerima dan meriwayat hadis. Dan kita dah mulakan kupasan pada unit yang pertama berkaitan dengan kelayakan perawi. Saya nak ulang kaji balik dalam bab ini, di mana tujuan penulis menulis dalam bab ini ialah untuk memberitahu ataupun mengaitkan tentang beberapa perkara-perkara ataupun beberapa benda yang perlu untuk kita maklum ataupun ambil tahu dalam berkaitan dengan penerimaan dan periwayatan, iaitu penerimaan hadis, iaitu seorang itu dia mendengar sebuah hadis daripada orang lain, ataupun periwayatan juga, iaitu dia meriwayatkan hadis kepada orang lain. Dia memberikan atau menyampaikan hadis kepada orang lain. Jadi dalam hal melakukan perkara ini, penerimaan dan periwayatan ini, maka ada beberapa perkara yang perlu diambil tahu, perlu dimaklumi oleh perawi hadis, dan juga sudah tentulah kita sebagai pelajar hadis. Jadi yang kita dah sentuh pertama sekali adalah kelayakan seorang perawi. Dalam kita menerima atau meriwayat hadis, perlu kita lihat sama ada perawi itu dia layak untuk diterima ataupun layak untuk memberikan hadis ataupun tidak. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, kerana kalau kita tidak berhati-hati dalam hal ini, maka ia boleh menjejas kedudukan hadis tersebut ataupun kesahihan hadis tersebut. Jadi kita kena ingat bahawasanya hadis Nabi SAW ini ia merupakan agama, ia merupakan hujah, ia merupakan dalil, dan digunakan dalam agama, dalam syariat, dalam hukum hakam, dalam amal ibadah kita, dan dalam akidah kita, dan juga di dalam urusan harian kita sebagai orang Islam. Maka kita kena pastikan dalil dan hujah yang kita digunakan dalam perkara-perkara ini semua, ia merupakan dalil yang hujah yang kuat. Dan untuk kita memastikan ia merupakan satu baik kuat, maka ia mestilah dalam darjat yang makbul ataupun diterima, daripada sahih ataupun hasan. Dan jadi untuk kita memastikan perkara tersebut, hendaklah kita pastikan hadis tersebut adalah hadis yang sahih dan hasan, dan kita lakukan perkara tersebut dengan melihat kepada siapa yang membawa hadis tersebut di kalangan perawi-perawi hadis di dalam sanad hadis. Jadi orang perawi itu, rijal hadis dalam hadis tersebut, nama-nama yang ada daripada Nabi SAW sudah penentuan, Nabi kita tak payah persoalkan lagi, dan sahabat juga. Sahabat semua ittafaqa ulama ala udulihim, ulama sepakat atas keadilan mereka dan dipercayai dan ketakwaan mereka dan sebagainya. Jadi kita kena lihat semua perkara tersebutlah. Tapi kalau mereka di kalangan tabi'in, nama-nama yang selain daripada Nabi dan para sahabat, kena cek keadaan mereka, latar belakang mereka, cara mereka meriwayatkan hadis, ada tak perkara yang boleh menjatuhkan kredibiliti ataupun maruah mereka, ada perkara yang boleh daripada akhlak ataupun cara mereka yang boleh menjejas hadis yang mereka bawa. Dan kita dah mulakan pada unit yang pertama dalam bab kelayakan perawi, di antara beberapa syarat yang diketengahkan dalam kita meneliti sama ada seorang perawi itu layak. Pertama sekali adalah seperti baligh dan berakal. Baligh itu ia bergantung kepada tempat lah, bergantung kepada tempat. Lain tempat dia lain had baligh dia, dan juga berakal. Dan kalau baligh itu, kalau para ulama mengatakan kalaulah umur dia itu umur belum capai baligh, dia boleh menerima hadis, dia boleh mendengarkan hadis, tapi dia belum diberikan izin untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Itu dia kena tunggu baligh baru dia boleh menyampaikan. Dan berakal, maknanya orang yang kurang sihat akal dia, orang gila, orang kurang siuman, maka hadis mereka itu tidak boleh diterima. Dia nak dengar hadis dia, itu terpulang pada dia lah. Dia dengar, tak tahulah sama ada dia boleh dia terima hadis tersebut ataupun tidak, diingat atau tidak. Tetapi yang penting, orang yang berakal saja, yang sihat akal fikiran dia, boleh membezakan antara perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Akal dia sihat, maka dia boleh untuk menyampaikan hadis. Dan kedua adalah dhabit ataupun ingatan yang kuat. Perkataan dhabit itu ia merujuk kepada dua perkara. Yang pertama sekali adalah ingatan yang kuat,
Bila dia dengar, dia boleh hafal, dan hafalan dia itu kekal dalam ingatan dia. Dan bila dia sampaikan kepada orang lain, sama juga apa yang dia sampaikan, perkara yang sama seperti apa yang dia dengar, tanpa tokok tambah, tanpa pengurangan, tanpa perkara yang ada benda ayat ataupun huruf yang hilang, perkataan yang hilang dan sebagainya. Dan juga yang kedua berkaitan dengan dhabit ini adalah tulisan. Kalau dia menyampaikan hadis melalui tulisan, maka tulisan dia hendaklah tulisan yang jelas, tulisan yang bersih, tak comot ataupun bukan seperti cakap ayam. Dan apabila dia tulis itu, tulisan dia bagus, dan apabila guru dia cek tulisan dia, maka tulisan guru dia boleh fahami, dan orang lain pun boleh fahami. Dan tulisan dia juga perlu dijaga. Dia bukan dia dah tulis kemudian dia letak dalam kocik, dia lipat-lipat dalam kocik, kemudian dia pergi cuci seluar tu contoh, ataupun baju tu, kemudian bila dah keluar dah hilang dah awak dia, ataupun tulisan dia kertas tu dah hancur dah. Maka tak boleh lagi tu. Dhabit dalam hafalan, dalam tulisan itu, dia bermula daripada awal lagi saat dia tulis, kemudian penjagaan sampai dia sampaikan, meriwayatkan kepada orang lain. Dan bila dia riwayatkan kepada orang lain daripada tulisan, maka dia akan buka dan dia boleh baca, dan dia masih boleh baca tulisan dia. Dia masih kenal tulisan dia, dan tulisan dia jelas. Itu adalah dhabit dalam tulisan. Kemudian hendaklah orang perawi itu merupakan di kalangan mereka yang adil dalam hadis, dalam ilmu hadis ini, dalam konteks ilmu hadis, adil membawa maksud kepada seorang muslim yang di mana akhlak dia baik, dari segi ketakwaan dia baik. Dari segi takwa lah, dia tak melakukan apa-apa maksiat ataupun kefasikan yang diketahui oleh orang ramai, dan maruah dia terjaga di kalangan masyarakat. Maknanya bila dia seorang perawi hadis itu, hendaklah maruah dia ataupun kehormatan dia di kalangan masyarakat itu ia terjaga. Tak adalah di kalangan masyarakat yang kenal dia sebagai seorang yang melakukan kefasikan ataupun melakukan maksiat, melakukan dosa yang besar dan sebagainya. Ini satu perkara yang penting kita kena tahu. Kemudian yang terakhir sekali adalah Islam. Islam merupakan di antara syarat untuk kita memberikan atau menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis kepada orang lain. Tapi para ulama mengatakan ia bukan syarat untuk kita menerima hadis, kerana ada seorang sahabat yang diberikan nama di sini adalah Jubair ataupun Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, di mana dia menerima sebuah hadis daripada Nabi SAW. Bukan Nabi meriwayatkan, tapi dia mendengar Nabi SAW membaca sebuah surah daripada surah At-Tur ketika salat maghrib, dan ketika itu dia mengatakan bahawasanya bacaan Nabi SAW itu ia meresap dalam hati aku, dan ia merupakan punca aku dapat hidayah, ataupun di situlah cahaya iman yang pertama yang meresap, dan hidayah yang pertama meresap dalam hati, dalam jiwanya. Tandanya dia belum masuk Islam masa tu, dia belum Muslim masa itu, tetapi dia menerima ataupun dia mendengarkan bacaan Nabi SAW, dan dia beritahu bahawasanya aku terima ini ketika aku belum masuk Islam. Kemudian dia sampaikanlah hadis ini setelah dia masuk Islam. Maka para ulama mengatakan bahawasanya ia bukan syarat untuk menerima hadis Islam, tetapi ia syarat yang penting untuk kita menyampaikan hadis. Nah, ini apa yang kita bincangkan pada video yang lepas sebagai ulang kaji kita bersama. Dan di antara perkara yang berkaitan dengan penerimaan dan periwayatan yang diketengahkan oleh penulis dalam kitab ini adalah unit yang kedua, iaitu cara menerima dan meriwayat hadis. Dan diberikan 8 contoh ataupun 8 cara ataupun metod yang digunakan oleh perawi di kalangan dahulu, iaitu zaman periwayatan sebelum sampainya sebelum dibukukan hadis oleh para ulama seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibn Majah dan selain daripada umpamanya. Sebelum kitab semua hadis tu dibukukan, maka ia melalui zaman periwayatan. Hadis tu diriwayatkan beberapa zaman yang di mana hadis itu ia disampaikan daripada satu orang lain kepada seorang lain agar ia tidak pupus, agar ia tidak hilang. Sampailah ia dibukukan. Maka berakhirlah itu zaman periwayatan. Maka ada beberapa 8 metod yang diberikan di sini, tapi saya tak akan sentuh semua. Saya akan contoh 1 ataupun 2 saja yang penting, bukan saja penting tetapi ia banyak digunakan, lebih prominent, ia lebih biasa yang diamalkan di kalangan para perawi. Iaitu pertama sekali, saya tak rujuk kepada kitab, saya akan terangkan saja. Yang pertama sekali adalah pendengaran dari kaedah simak. Dari kaedah simak yang di mana seorang guru itu dia membacakan sebuah hadis dan didengari oleh pelajar dia, iaitu anak murid dia dengar daripada guru dia ataupun syekh dia, mendengarkan hadis dan dia terima hadis tu melalui pendengaran. Dan tak kisah sama ada guru dia tu dia baca
atau dia sebut hadis tersebut daripada hafalan dia ataupun daripada tulisan dia. Jadi seorang guru tu dia bacakan melalui lisan dan didengar oleh anak murid dia, maka anak murid dia terima dan anak murid dia hafal, anak murid dia ingat, ataupun anak murid dia kemudian dia tulis dan sebagainya lah. Dan juga ada beberapa cara dalam bab simak, tetapi itu secara umumnya lah, pembacaan daripada kitab, soal jawab dan sebagainya, pengucapan lisan, maka ini pendengar boleh baca sendiri. Kemudian ada cara-cara lain seperti cara ijazah, cara al-arad wal qiraah. Ijazah seperti kita mengijazahkan sesuatu, memberikan izin kepada orang lain, seseorang itu untuk meriwayatkan hadis. Dan tak perlu tanpa membacakan kitab itu dia, tanpa membacakan hadis tersebut di hadapan dia. Maka seperti aku ada hadis ini yang ditulis, maka aku berikan kepada kau, aku ijazahkan kepada kau, ajastuka, itu perkataan yang digunakan. Ajastuka, aku ijazahkan kau untuk engkau meriwayatkan hadis ini kepada orang lain, aku tak perlu baca pun di hadapan kamu. Seperti gitu. Ada cara-cara lain seperti al-munawalah, al-kitabah seperti mengirim surat. Dia tulis hadis tu, kemudian dia masukkan dalam sampul, kemudian dihantar, dikirimkan kepada seorang yang mungkin tempatnya jauh dan sebagainya. Kemudian al-i'lam dan sebagainya, al-wijadah, dan berbanyaklah caranya. Baiklah, itu sedikit sebanyak tentang metod-metodnya. Ia sangat teknikal, tetapi tidak mengapa. Itu kita perlu untuk tahu sajalah berkaitan dengan metod-metodnya. Tak perlu kita untuk mendalami sangat. Baiklah, unit yang ketiga yang saya nak sentuh ni adalah perkara yang sangat penting dalam yang perlu diteliti, perlu kita fahami dalam kaedah penerimaan dan periwayatan hadis. Baiklah, iaitu dinamakan unit 3 Rijalul Hadis. Bab Rijal Hadis. Rijal Hadis ini adalah sebuah ilmu yang qaim bi nafsihi. Qaim bi nafsiha. Yang berdiri dengan sendirinya. Kenapa saya katakan begitu? Ialah kerana ia adalah satu ilmu, ia termasuk di dalam kategori ataupun bab-bab ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ni sangat besar. Dan di dalamnya ada pelbagai ilmu-ilmu yang sub ataupun yang kecil sedikit. Ilmu hadis sangat besar. Ada ilmu fiqhul hadis, pemahaman hadis, iaitu apa, macam mana kita nak faham inti kata Nabi SAW. Kita nak fahami konten hadis tersebut. Itu adalah ilmu fiqhul hadis. Kemudian ada ilmu-ilmu lain yang lebih berkaitan dengan periwayatan ataupun cara berkaitan dengan perawi. Itu adalah ilmu rijal yang kita akan baca ini, kita akan belajar. Dan juga ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu kritikan perawi yang juga akan dibincangkan selepas ini. Dan juga ada seperti ilmu ilal. Ilmu ilal ia boleh berkaitan dengan perawi dan boleh juga ia berkaitan dengan konten hadis juga. Dan kemudian ada ilmu mukhtalafil hadis, ilmu nasih dan mansukh dan sebagainya. Tapi kita akan sentuh dua perkara ini saja, iaitu ilmu rijal dan ilmu jarh wa ta'dil. Baiklah, saya takkan seperti tadi juga, saya tak akan sentuh secara detail dalam kitab, tetapi saya akan terangkan secara umum apa itu ilmu rijal. Seperti saya katakan tadi, ilmu hadis sangat besar. Di antaranya adalah ilmu rijal. Dan ilmu rijal ini adalah sebuah ilmu yang membincangkan tentang latar belakang perawi. Perkataan rijal tu, ilmu rijal adalah, kalau kita terjemahkan secara harfiah atau secara bahasa lah, maknanya ilmu lelaki-lelaki. Rijal tu jamak ataupun plural kepada lelaki, rajulun. Jadi ilmu rijal secara dari segi bahasa adalah ilmu berkaitan dengan lelaki-lelaki, ilmu lelaki-lelaki. Tetapi dari segi konteks ilmu hadis, ilmu rijal bermaksud kepada ilmu yang membincangkan tentang latar belakang perawi. Jadi ia adalah kitab biografi lah. Dan ilmu ini ia terbentuk dalam kitab-kitab. Jadi kita nak belajar ilmu rijal ni, mana kita rujuk kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ni apa? Kitab ilmu rijal. Kitab yang di mana ia membincangkan tentang perawi-perawi dalam kitab dia. Jadi satu kitab tu, kitab ilmu rijal tu, kitab rijal, ia kalau kita buka, semua kebanyakan semua nama. Dan nama kemudian ada biografinya. Dan biografi ni macam mana? Dari segi nama dia. Nama penuh, nama timangan, nama gelaran dan sebagainya. Bapa dia, ahli keluarga dia, dia ada anak ke tak, ibu bapa dia siapa, datuk dia pun mungkin akan dimasukkan juga.
Berkaitan nama saja dan silsilah keluarga dia. Dia keturunan dia siapa? Daripada nak tahu keturunan tu, kita tengoklah nama dia, nama panjang kalau nama orang Arab. Jadi ilmu rijal ni ilmu bincangkan tentang nama-nama perawi, zaman periwayatan sajalah, zaman periwayatan. Kemudian ada dimasukkan juga seperti di mana dia dilahirkan, tempat mana dilahirkan, di mana dia dibesarkan, kemudian ke mana dia belajar, manakah negara-negara atau tempat-tempat yang dia rehlah ataupun dia musafir untuk belajar ilmu hadis, atau dia menerima hadis dan sebagainya. Ini semua penting. Ini semua penting. Kemudian ada juga dimasukkan juga seperti di mana tempat dia meninggal dunia. Dia pernah pergi tempat ni ke tak, ataupun tak pernah. Dia pernah pergi ke tempat ni, bila dia meninggal dunia, bila dia dilahirkan. Bukan saja tempat, tetapi masa bila pun ia dibincangkan atau ia diketengahkan dalam bab ilmu rijal. Kemudian bukan itu saja, banyak lagi biografi. Apakah kata-kata kata-kata para ulama tentang dia? Siapakah yang guru-guru dia, siapa anak murid dia? Banyak lagi yang dibincangkan dalam ilmu rijal daripada segi biografi. Jadi apakah kepentingan ilmu rijal ini? Jadi kita dah tahu dah apakah itu ilmu rijal. Kita nak tahu kenapa ilmu rijal itu penting. Ia sangat penting untuk pengkaji hadis lah, untuk pengkaji hadis, untuk pelajar-pelajar hadis, mereka yang belajar di universiti dan sebagainya, dan juga untuk maklumat umum semua. Kerana ilmu rijal ini, ia merupakan ilmu yang pertama sekali yang kita kena lihat sebelum kita nak beramal dengan sebuah hadis. Kerana kalau kita nak beramal dengan sebuah hadis, kita kena pastikan kesahihan hadis tersebut. Untuk kita pastikan kesahihan hadis tersebut, kita kena teliti sanad dia. Kerana kesahihan hadis itu, ia 99% bergantung kepada mereka yang membawanya, iaitu sanad hadis, dalam perawi-perawi dalam sanad tersebut. Dan untuk kita teliti perawi hadis, ada beberapa ilmu yang kita perlu untuk lihat. Seperti ilmu rijal ini, kita kena kaji biografi, siapakah yang bawa hadis ini. Kita kena tengok latar belakang mereka. Kita kena lihat keadaan mereka. Siapakah mereka? Kerana kebanyakan perawi ni kita bukan kenal. Mereka pada zaman periwayatan, zaman dulu. Jadi kemungkinan kita tak kenal lah. Tapi siapa yang kenal? Macam mana nama mereka boleh ada? Para ulama yang bukukan, para ulama yang kenal, mereka dapat mereka dapat makluman daripada ulama yang lain tentang orang ini, maka mereka bukukan. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting kerana kita nak melihat hadis, kita kena lihat pada yang membawa hadis tersebut di kalangan para perawi. Dan untuk kita melakukan demikian, kita kena lihat latar belakang mereka, nak pastikan sama ada mereka ini di kalangan mereka yang layak untuk menerima hadis ataupun tidak, dan adakah mereka kerana pelajaran ilmu rijal ini yang menentukan sama ada perawi ini ia okey ataupun tak okey. Dan sekaligus ia akan menjejas sama ada hadis itu menjadi hasan, menjadi sahih atau menjadi dhaif. Jadi itu adalah ilmu rijal, ilmu yang membincangkan tentang latar belakang seorang perawi ataupun para perawi yang merupakan kalau mereka yang meriwayatkan hadis pada zaman periwayatan daripada zaman Nabi SAW sampai kepada zaman para ulama yang membukukan kitab-kitab hadis dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan sebagainya. Dan juga ada juga selepas itu, walaupun telah dibukukan tapi diteruskan orang kata tu tradisi pengriwayatan ataupun penyampaian hadis. Jadi itu adalah ilmu rijal. Jadi itu sangat penting pengajian ilmu rijal ini bagi pengkaji hadis, bagi pelajar-pelajar hadis, kerana ia merupakan sebuah hadis yang walaupun kita letak dia sebagai satu ilmu yang mustaqil ataupun ilmu yang bersendirian, tetapi ia sangat berkaitan dengan hadis. Kerana kita nak bincangkan tentang nama orang, bab tu kita letak satu ilmu rijal sebagai satu pembincangan tentang perawi ini, tentang latar belakang mereka di dalam sebuah ilmu, satu bab atau subjek yang bersendirian, tetapi ia berkaitan sangat dengan ilmu hadis. Sangat penting. Kerana kita nak perlukan ilmu ini untuk kita meneliti sanad. Dan itu sangat penting. Dan banyak kitab-kitab ilmu rijal kalau mereka yang nak baca pada muka surat 173 di mana cara penulisan kitab ilmu rijal, ada para penulis kitab ilmu rijal di mana mereka membukukan sebuah kitab untuk meletakkan nama-nama para tabi'in saja.
ataupun mereka letakkan nama-nama mereka yang dhaif saja, yang lemah dalam periwayatan, ataupun mereka meletakkan yang siqah saja, yang dipercayai saja dalam kitab mereka, dan sebagainya. Hatta ada yang meletakkan yang satu kitab itu di mana kitab yang memuatkan hadis nama-nama perawi yang palsu, yang memalsukan hadis. Jadi diketahui oleh orang ramai seperti dan ada banyaklah banyak seperti yang pada muka surat 174 dan 175, seperti kitab-kitab yang berkaitan perawi di kalangan golongan sahabat saja, seperti kitab Ma'rifah Man Nazal Minas Sahaba Sa'il Buldan, kitab Al-Isti'ab Fil Ma'rifah Al-Ashab dan sebagainya. Itu semua kitab-kitab yang nama sahabat saja dekat dalam. Kemudian ada karya berkaitan dengan rijal hadis yang kita tertentu. Seperti satu kitab tu dia bincangkan tentang perawi-perawi yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari saja. Yang dalam di kalangan mereka yang dalam sanad mereka, nama mereka ada dalam sanad, dan hadis tersebut yang bersanad itu ia dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan juga rijal Sahih Muslim, rijal Muwatta dan sebagainya. Ada pengkhususan lah dan sebagainya. Yang kini semua boleh kita orang kata tu boleh baca sendiri. Dan juga kepentingan ilmu rijal, ada banyak sangat kepentingan ilmu rijal dan faedah ilmu rijal yang secara umumnya ia membantu kita sebanyak-banyak untuk kita tahu hadis-hadis yang diterima dan yang ditolak daripada di kalangan perawi yang dipercayai. Kita boleh tahu keadaan perawi tersebut. Kita kena tahu keadaan perawi tersebut sebelum kita nak beramal dengan sebuah hadis. Dan kita kena tahu kedudukan dia lah sebelum kita beramal. Untuk kita tahu kedudukan, kita kena lihat dari segi sanad. Dan untuk kita lihat sanad, kita lihat nama-nama yang ada di dalam sanad. Dia ni dipercayai ke tak? Dia ni diterima tak oleh para ulama yang lain? Dan sebagainya. Jadi itu adalah ilmu rijal. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, ilmu rijal dan ilmu al-jarh wa ta'dil, kedua ilmu berkaitan dengan sanad. Cuma fokusnya berbeza. Fokusnya berbeza sedikit. Ilmu rijal dia lihat dari segi pada nama, pada latar belakang seorang perawi. Latar belakang. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membincangkan tentang kritikan dan pujian terhadap perawi. Iaitu apa pendapat para ulama tentang perawi ini. Kerana kita kalau lihat dari segi ilmu rijal kita lihat latar belakang dia, di mana dilahirkan, di mana dia bila dia mati, di mana siapa guru dia, ahli keluarga dia, nama dan sebagainya. Itu latar belakang. Jadi kita ada gambaran yang besar tentang perawi tersebut. Tetapi ilmu jarh wa ta'dil dia ada lebih fokus sedikit. Dia fokus kepada apakah pendapat para ulama tentang perawi ini. Ini penting. Kerana manusia ni kita hatta para boleh sangkal. Kita tak boleh deny. Kerana mereka manusia. Jadi dalam periwayatan hadis, seperti kita contoh kita ambil Imam Malik bin Anas, seorang alim hadis, ulama besar. Dia dikenali sebagai seorang yang menghafal hadis. Hafalan hadis dia kuat. Hafalan dia bagus. Tetapi para ulama mengatakan bahawasanya dia ada juga kesilapan dan ada juga kekurangan. Ada juga kesilapan yang dilakukan. Seperti contoh, kalau ada hadis yang Imam Malik riwayatkan, Imam Malik lihat seorang perawi ini, dia okey, dia diterima, tetapi Al-Imam Al-Bukhari kata perawi ini tidak diterima. Jadi itu kita bila ada perbezaan, maka dibandingkan dan sebagainya. Dan ini adalah berkaitan ilmu jarh wa ta'dil, iaitu ilmu yang membincangkan tentang perawi itu, sama apakah pendapat para ulama, iaitu sama ada ulama kritik dia, ulama kata dia kurang dia, ataupun dia ini lemah dalam hadis, lemah dalam riwayatan, dia menipu dan sebagainya, ataupun pujian, iaitu para ulama mengatakan dia ni okey, ataupun dia ini diterima, ataupun dia ini dipercayai, ataupun dia ini hujjah, iaitu paling tinggi dah Syekhul Islam. Ini pujian melambung, pujian yang tinggi. Jadi itu adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Kenapa penting?
Kenapa penting ilmu jarh wa ta'dil ini? Kerana ia boleh kita lihat ilmu ini sebagai sebuah kaedah untuk menentukan kualiti seorang perawi. Sama dia ini boleh dipercayai ataupun dia tidak, seorang yang lemah, seorang pendusta dan lain-lain lagi. Maka dia menilai seseorang perawi itu dengan menumpukan kepada kecacatan dan kelemahan dia. Dan ini sangat penting. Nak tentukan nak lihat dari segi kelemahan, kekuatan dia, kelebihan dia, ini sangat penting. Kerana ia termasuk dalam bab sama ada kita tadi, kelayakan perawi adalah nak menentukan sama ada dia dhabit ataupun tidak, ataupun dia adil ataupun tidak. Jadi adil dan dhabit ini adalah perkara yang sangat penting. Adil, kalau seorang itu adil, maka dikira sebagai siqah. Dan siqah itu merupakan syarat untuk seorang itu hadis itu menjadi sahih. Kalau dia kurang daripada adil, terus hadis dia daif. Dhabit itu ketepatan dalam hafalan ataupun dalam peringatan ataupun penulisan, jelas penulisan dia. Kalau dia dhabit, maka hadis dia sahih. Kalau dia kurang dhabit, mungkin hafalan dia ataupun ingatan dia kurang sedikit, maka hadis dia boleh jadi hasan. Maka apa-apa di bawah sana terus hadis dia boleh jadi daif. Macam gitu. Itu yang kita akan bincangkan insya-Allah selepas ini, nak dekat lah, lepas saya rasa pada video yang akan datang kita akan mulakan pada pengajian tentang pembahagian hadis. Jadi itu adalah ilmu al-jarhu wa ta'dil. Dan bab-bab ini seperti ilmu subjek ilmu rijal dan ilmu hadis, ilmu jarhu wa ta'dil ini, ia merupakan subjek-subjek yang besar. Subjek yang saya tak kata berat lah, tapi subjek yang besar lah. Yang ia kalau kita tak ada pemahaman yang asas ataupun pemahaman yang baik dalam ilmu mustalah hadis ataupun ilmu ulum hadis secara umumnya, maka kita akan dapati bahawasanya ilmu jarh wa ta'dil ini sangat berat. Ia sangat kompleks. Ia satu subjek yang sangat tinggi. Dan ia biasa dipelajari oleh di kalangan para pengkaji hadis, para pelajar hadis di universiti dan sebagainya. Mungkin biasa yang kalau kita belajar tentang ilmu jarh wa ta'dil ni, di antara soalan yang banyak ditanya adalah berkaitan dengan al-jarh itu sendiri ataupun ilmu berkaitan dengan kritikan. Kerana dalam Islam kita maklum secara umumnya bahawasanya kita tidak boleh untuk kita mencerca ataupun mengutuk seseorang. Dosa dari segi Islam lah. Dan ada mengatakan bahawasanya ilmu jarh wa ta'dil ini satu ilmu tidak patut. Mungkin pujian okey lah, berkaitan ta'dil tu okey, tetapi berkaitan jarh itu, maka itu tidak bagus. Ada kata macam gitu. Kerana kita mengutuk seseorang, kita mengkritik, kita menjatuhkan dia, kita berikan komen tidak positif kepada dia. Namun para ulama hadis mengatakan bahawasanya dalam bab ini berkaitan dengan kritikan perawi ini, maka tidak termasuk dalam tegahan dalam Islam. Kerana ini satu perkara yang sangat penting. Kerana dengan kritikan ini, maka kita tahu keadaan seorang perawi. Dengan sama ada dia ini ada kekurangan yang di mana kerana kekurangan ini semua, kecacatan ini semua, ia boleh menjejas boleh menjejas credibility atau kedudukan sebuah hadis. Dan hadis ini merupakan agama. Hadzal ilmu minad din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini merupakan agama. Ilmu hadis ini merupakan agama. Kerana hadis ini digunakan dalam agama, dalam hukum, dalam syariat, dalam amal ibadah dan sebagainya. Maka lihatlah fanzuru, lihatlah kamu kepada siapa yang kamu ambil agama ini daripada. Jadi lihat kepada siapa yang perawi dia. Dan di antara proses untuk kita melakukan tersebut adalah kita melihat kepada perawi. Kita lihat sama ada dia ada tak kecacatan dan ada tak kelebihan. Apakah cacat dia, apa lebih dia, apa positif dia, apakah bagaimanakah keadaan dia dan sebagainya dari segi yang positif dan negatif. Ini sangat perlu. Dan ia dituntut di sini penulis mengatakan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang sangat dituntut oleh agama mendalaminya. Kerana hatta Nabi SAW sendiri pernah melakukan al-jarh wa ta'dil pada zaman Nabi, di mana dia diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana seorang lelaki pernah minta izin untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Sebaik saja Nabi melihatnya, lantas Nabi bersabda, bi'sa akhul ashirah, dia adalah orang yang paling tidak baik di kalangan kaum dia. Nabi berikan komen.
tentang lelaki ini. Dan Hafsah pernah riwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mentadil para sahabat yang diakui seperti Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW puji Abdullah bin Umar, inna Abdullahi rajulun salihun, sungguh Abdullah itu merupakan seorang lelaki yang baik, yang saleh. Dan dalam sabda Nabi SAW lain, Nabi SAW juga ada ingatkan para sahabat agar tidak meraihkan seseorang yang telah dikenal pasti memiliki kelemahan dan pendustaan dengan tidak memberitahu pada orang lain. Tindakan ini boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain yang tidak mengetahuinya. Jadi untuk kita mengetahui kelemahan atau kecacatan perawi itu merupakan satu perkara yang perlu. Kerana kalau kita tak tahu, maka lebih banyak mudarat atau lebih banyak perkara yang tidak baik akan berlaku. Kalau kita tidak lihat kepada kecacatan para perawi, maka setiap hadis itu, maka kita akan lihat sebagai hadis yang sempurna, dan kita tidak tahu sama ada perawi yang membawanya itu apakah keadaan dia. Takut-takut dia hafalan tak bagus, takut-takut tulisan dia tak jelas, maka boleh jadi apa yang dibawa oleh Nabi SAW disampaikan oleh Nabi, apabila melalui dia saja, bila sampai pada dia saja, maka berlaku perubahan, berlaku pengurangan, berlaku penambahan, dan apabila sampai kepada kita disambung, dan bila dia sambungkan, dia sampaikan, maka bermula hadis itu daripada sempurna, daripada bagus jadi terus tak bagus, dan kita boleh menerima hadis yang berbeza daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka itu perkara yang sangat bahaya. Itu perkara yang sangat kita tidak boleh terima, dan kita perlu untuk mengamalkan al-jarh wa ta'dil dalam hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis, dalam penelitian terhadap perawi, dalam penelitian terhadap sanad. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, dan kita pada muka surat yang seterusnya ada berbincangkan tentang martabat ataupun peringkat al-jarh wa ta'dil. Seperti saya katakan tadi, perawi ini dia ada macam-macam. Dia ada perawi yang bagus, dia ada yang paling bagus, ada yang okey-okey, ada yang kurang sedikit dan sebagainya. Sama juga dengan kecacatan seorang perawi. Ada perawi kecacatan dia memang teruk sangat, mungkin dia memang kazab, memang penipu. Ada pelbagai berbagai peringkat. Ada dikata hafalan dia tidak kuat, ada macam-macam lah peringkat dari segi kecacatan dan kelemahan. Dan para ulama mereka meletakkan, mereka membahagikan kecacatan dan kecacatan, kelemahan dan kelebihan, kebaikan tu kepada beberapa peringkat. Kerana lain peringkat itu dalam kecacatan ataupun kelebihan, maka ia boleh memberikan result ataupun orang kata tu kedudukan yang berbeza terhadap hadis tersebut. Kita tengok contoh kritikan seperti sini muka surat 183, martabat al-jarh itu ada yang dikatakan fulan lagi nil hadis, fulan lagi nil hadis. Kira kan masuk dalam seorang lelaki itu, fulan ini dari segi hadis ni dia sangat ringan. Kan dia mudah untuk bermudah-mudahan dalam periwayatan hadis, ataupun dari segi penerimaan dia terhadap hadis, dia sangat bermudah-mudah, ataupun laisa bidzaqal qawi, dia ni tak adalah kuat mana. Kan hafalan dia mungkin tak kuat, ataupun tulisan dia tak bagus, ataupun dia ini mungkin tidak boleh diterima sangat. Fihi maqal nombor 3, maksudnya dia pernah dikatakan, orang pernah cakap tentang dia, iaitu perkara yang tidak bagus lah. Ada mungkin orang cakap tentang dia. Laisa bi hujjah memang dia ni tidak boleh digunakan atau dipandukan sebagai hujjah. Kata-kata dia tak boleh diambil, maksud dia. Dan fi hadisihi dhaif, ada sebagian ada hadis dia ia lemah, ataupun ada kadang-kadang dia lemah dalam periwayatan hadis. Rayuhu awsaq minhu, ada yang lain lagi lebih dipercayai daripada dia, dan lain-lain lagi lah. Itu adalah di mana yang menggambarkan dalam segi martabat jarah tu, istilah digunakan untuk menggambarkan percakapan dia tidak kukuh. Kata-kata dia itu tidak boleh kita ambil sangat, atau tidak bagus. Ada pula istilah digunakan untuk menggambarkan seorang yang tidak boleh berhujah, kita tak boleh ambil hujah dia. Fulan la yuhtajju bihi, laki ini tidak kita boleh berhujah dengan dia. Fulan dhaif, laki ini melemah dalam hadis, atau dan sebagainya. Istilah yang jelas nombor 3, istilah yang jelas menggambarkan larangan tulis hadis dan seumpamanya. Fulan la yuktabu hadisahu,
hadis tu, iaitu lelaki ini tak boleh tulis hadis daripada dia, ataupun dia jangan tulis hadis dia. La tahilu riwayah anhu, kita tidak halal ataupun tidak dibenarkan mengambil riwayat daripada dia dan sebagainya. Ada istilah menunjukkan tuduhan berdusta. Fulan muttaham bil kazbi, laki fulan ini dia dituduh menipu. Kalau ada tuduh menipu, walaupun dituduh saja, belum confirm 100%, tetapi sebaiknya kita jauhkan. Kerana ada kemungkinan kita tak nak main 50-50. Bolehlah 50% okey, tak nak. Ulama hadis tak main macam gitu. Kalau ada tuduhan, maka kita baik jauhkan. Lagi selamat. Play safe. Fulan muttahim bil wada'i. Ni pun sama. Laki fulan ini dia dituduh memalsukan hadis. Ni pun tuduhan yang serius. Halik matu laisa bisiqah dan sebagainya. Dan ada juga istilah menggambarkan sifat dusta dan seumpamanya. Fulan kazzab. Ini dah confirm lah. Fulan nombor 5. Istilah gambarkan sifat dusta. Memang dia ada sifat berdusta, menipu, berbohong. Fulan kazzab. Fulan ini dia penipu. Fulan dajjal, satu perkataan yang digunakan, istilah digunakan oleh para ulama juga. Laki ni dia dajjal. Dajjal ni dia menipu. Maka diumpamakan dia seperti Masihud Dajjal. Dajjal. Tu dah teruk lah. Fulan wadda', memalsukan hadis. Yakzib, iaitu dia menipu. Atau yadda', iaitu dia dimalsukan hadis dan sebagainya. Kemudian ada istilah berbentuk melampau dalam berdusta dan seumpamanya. Para ulama hadis ini dalam dari segi ilmu ulama jarh wa ta'dil ini, ada sebab kenapa mereka melampau-lampau ataupun mereka exaggerate lah, berlebih-lebihan dalam mereka memuji dan mereka mengkritik. Ada sebab, kerana dalam berbeza kalau mereka melampau-lampau, ia menunjukkan bezanya dengan dia dia kritik biasa ataupun dia kritik lebih dan sebagainya. Menunjukkan manusia ni dia berbeza peringkat. Dia kalau dikritik pun ada kelemahan ni ada yang di bawah, ada kelemahan ni okey sikit, ada di atas dan sebagainya, peringkat yang berbeza. Seperti dalam pelampauan berlebihan dalam kritikan adalah seperti fulan akdzabun nas, iaitu fulan ni dia manusia paling penipu, ataupun ilaihi muntaha bil kazbi, kepada dia lah berakhirnya penipuan. Penipuan semua kat dia lah, ataupun kebanyakan penipuan semua kat dia. Huwa ruknul kadhbi, dia adalah tiang penipuan. Ini semua adalah istilah-istilah ataupun cara yang berbeza para ulama nak jelaskan ataupun nak describe ataupun nak gambarkan seseorang yang dituduh sebagai dusta ataupun yang suka berdusta sangat. Gitu. Dan sebagainya. Dan juga ada martabat ta'dil. Ta'dil maksudnya seperti saya katakan tadi, ialah pujian, kritikan yang positif. Ada seperti kalau di sini istilah ditunjukkan perakuan fiqah yang membawa makna sangat ataupun di atas wazan af'al, ataupun martabat yang tertinggi dalam pujian adalah seperti fulan ilahi muntah fit tathbit. Iaitu fulan ni berakhir kepada dia ketetapan. Dia baguslah. Fulan awthaqin nas, fulan ni dia adalah manusia yang paling dipercayai. Fulan asbatuna, laki yang paling tetap, maksudnya dia bagus. Fulan la yus'al anhu, fulan ni laki ini dia tidak perlu dipersoalkan, tak payah nak tanya pasal dia memang dah confirm dah dia dipercayai. Fulan awthaqul khalq, ni pun bagus. Kan fulan ni dia adalah ciptaan Allah yang paling, makhluk yang paling dipercayai dan sebagainya. Kemudian ada istilah digunakan untuk penekanan dengan satu atau dua daripada sifat-sifat siqah, seperti dia siqah. Ni bawah sikit daripada yang tadi. Siqah thabat, siqah hujjah. Perkataan siqah tu bermaksud kepada dipercayai. Dia dipercayai. Siqah ma'mun, siqah yang amanah, siqah hafiz dan sebagainya. Dan kemudian ada yang bawah biasa je, siqah mutqin, hujjah, imam dan sebagainya. Kemudian ada menunjukkan nombor 4, makna adil tanpa menggambarkan dhabit. Dia adil, dia dipercayai, agama dia bagus, takwa, agama dia tetap, ketakwaan dia tetap, tak melakukan maksiat apa, tetapi ada dia tak dia tanpa menggambarkan dhab, iaitu ketelitian. Ketelitian dia mungkin kurang sikit dan sebagainya.
Seperti keadaan mushaf mahalluhu siddiq la ba'sa bihi, la ba'sa bihi, tak mengapalah, ma'mun khiyar dan sebagainya, tidak menggambarkan siqah maupun jawab atau kecacatan peribadi dia, dan sebagainya lah, dan macam-macam peringkat istilah dan macam-macam penggunaan istilah dia dalam peringkat-peringkat yang berikut. Baiklah, itulah secara umumnya bagaimana ilmu jarh ta'dil tu ia dilihat ataupun bagaimana gambaran dia. Pada muka surat 189, ta'dil para sahabat. Para ulama dalam mereka meneliti perawi, maka mereka akan gunakan ilmu jarh wa ta'dil. Nak tengok sama ada perawi ni dia dikritik ataupun tidak. Tetapi di antara perawi itu adalah sahabat. Nabi memang kita tak payah nak cakap, tak payah kita nak cek. Tetapi sahabat kena tak? Kerana sahabat bukan Nabi SAW. Tetapi para ulama mengatakan sahabat kesemuanya adalah udul. Sahabat ni mereka adalah mereka yang dipercayai dan tak perlu untuk kita persoalkan keadaan mereka. Maka di sini perlu mengatakan bahawasanya keadilan ataupun ta'dil para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah Subhanahu wa ta'ala telah akui di dalam Al-Quran sendiri. Maka para ulama setuju. Para ulama setuju sahabat tak perlu nak ditanya, dan disebut dalam Al-Quran sendiri. Dan surah Taubah ayat 100 Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang bermaksud dan orang yang terdahulu, yang mula-mula yang berhijrah dan memberikan bantuan di antara mereka yang muhajirin dan ansar, dan orang yang menurut jejak mereka, yang ikut jejak mereka, mereka dengan kebaikan iaitu dalam keimanan dan ketaatan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam surah Al-Anfal ada ayat 74, surah Al-Fatah ayat 18, dan juga dalam hadis hadis Nabi SAW, dan juga ada perbincangan tentang syarat orang melakukan al-jarh wa ta'dil. Bab jarh wa ta'dil ni dia sangat banyak kerana dia memang satu bab yang sangat mendalam, sangat besar. Tetapi insya-Allah saya akan sambung pada video akan datang pada muka surat 190. Wallahu taala alam. Semoga perkongsian ini kita raih manfaat dan faedah daripadanya. Semoga itu semua digolongkan di antara mereka yang dipuji, yang diberikan di kalangan mereka yang memahami ilmu hadis, yang diberikan kefahaman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.